Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini, anggaplah sebagai satu hiburan saja dan tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Okey, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni, untuk kisah yang pertama pada bulan September ni, ini adalah kisah pertama untuk bulan September ni kan. Okey, kisah dia bertajuk tangga. Mana yang kerja yang dekat-dekat dengan tangga ataupun selalu gunakan tangga tu, berhati-hatilah. Baik, kita mulakan ya. Kisah ni bermula sekitar tahun 2019 macam tu kan. Waktu tu saya ni masih berusia 18 tahun. Dia lah, saya dah usia tahun dah tua dah. Okey, kebetulan masa tu cuti hujung tahun. Jadi saya mengambil kesempatan untuk bekerja part time dekat sebuah kedai telefon bimbit dekat sebuah kompleks membeli belah yang usianya dah sedikit tua. Mungkin kompleks ni shopping mall yang dah lama-lama kan. Banyak juga shopping mall yang dah lama ni kan. Cuba fikirlah kat mana Maaf saya tak dapat nak share lokasi tempat tersebut kerana daerah yang saya tinggal ni hanyalah sebuah pekan ataupun sebuah tempat yang kecil saja. Jadi kalau saya beritahu, semua orang mesti tahu kat mana. Jadi tak baguslah untuk penjagaan dekat tu kan. Jadi dijadikan kisah ni, dah 2 minggu saya bekerja dekat kedai telefon tersebut dan semuanya berjalan seperti biasa. Alhamdulillah, tak ada gangguan, tak ada apa, semua okey lah Jadi untuk pengetahuan, syarikat tempat yang saya bekerja ni ada 2 buah kedai dalam bangunan tersebut. Jadi memang ada sedikit sibuk lah. Nak hantar stok ke tingkat 3 lah, nak hantar stok ke ground floor lah, setiap hari. Tu kerja dia lah. Maksudnya dia bagi-bagikan stok. Okay, stok ni untuk yang tingkat 3 dia pergi hantar kat tingkat 3. Yang untuk ground floor dia pergi hantar kat ground floor. Macam tu lah Dan perlu menggunakan lift bila ada pelanggan yang nak membeli telefon daripada kedai tingkat atas ataupun tingkat bawah. Jadi dia kira lebih kurang macam runner lah agaknya Jadi satu hari tu kebetulan kami sedang memeriksa stok kabel telefon yang baru sampai dan saya lah orang yang bertugas ataupun yang in charge untuk mengagih-agihkan stok-stok tu untuk kedai tingkat 3 ni dengan kedai tingkat bawah. Jadi waktu tu kawan-kawan yang sama kerja dengan saya, yang seorang ni pula tengah sibuk nak uruskan stok telefon. Jadi terpaksalah saya seorang je yang membawa barang-barang tersebut untuk naik ke tingkat 3. Jadi jam telah menunjukkan ke pukul 6 petang tau waktu tu. Banyaklah pekerja-pekerja lain dalam bangunan tu dah mula nak pulang kat rumah tau. Nak balik ke rumah lah. Mungkin biasanya kalau macam mall-mall yang lama ni, kebanyakannya tutup cepat. Jadinya malam tu orang dah tak ramai. Jadi banyak pekerja yang dah balik. Pukul 5 petang dah lengang dah macam tu kan. Okey, saya pun pergi ke arah lift yang memang sedikit tersembunyi dalam bangunan tu. Itu pun perlu menunggu beberapa minit untuk lift sampai di tingkat bawah. Dekat tingkat bawah tu memandangkan ramai yang ingin menggunakan lift tu turun ke tingkat bawah. Jadi selesai menghantar stok kat tingkat 3 tadi, saya pun berbaliklah semula ke arah lift. Bila waktu saya nak pergi ke lift tu, saya tengok ramai sungguh orang kat depan lift ni kan. Jadi sebab daripada pekerja-pekerja kat tingkat 3 tu, dia orang nak gunakan lift tu untuk nak turun ke bawah lah, untuk nak balik kan. Terlalu ramai sehingga kan saya perlu sedikit berhimpit-himpit dekat ruang tunggu. Belum masuk lift lagi, kat depan lift dah kena tunggu berhimpit-himpit kata dia. Sedangkan biasanya tidaklah terlalu ramai sampai macam ni punya, ramai sampai berhimpit-himpit macam ni kan.
Jadi sebab terlalu lama menunggukan lift tu, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengambil tangga ataupun untuk menggunakan tangga je yang hanya berhadapan dengan ruangan menunggu lift tu. Maksudnya depan sini lift dan sebelah on the other side of the wall tangga. Jadi dia tengah tunggu situ, ramai sangat lah. Tukarlah pergi naik pakai tangga je lah kan, kata dia. Jadi kalau nak nunggu lift, mestilah lama sangat. Dah beberapa kali pintu lift yang terbuka, semuanya sudah dipenuhi oleh pekerja-pekerja bangunan tu. Dan entah sampai bilalah saya boleh naik, kata dia. Sebelum masuk ke pintu tangga tu, sempat juga saya memandang ke arah semua orang yang ada dekat depan pintu lift tadilah. Dan semua mata-mata diorang semua memandang ke arah saya tanpa memberikan sebarang reaksi. Tapi pada saya macam sedikit creepy lah. Pasal pula kau pandang-pandang aku kan. Macam tu kata dia. Hanya beberapa orang saja yang tak pedulikan saya. Terasa seram juga dalam hati. Sebab dengan pandangan mata diorang ni, tapi malaslah nak fikir, malaslah nak tanya kan. Biarlah, taklah kena pandang-pandang, kata dia kan. Okey. Jadi masuk saja dalam ruangan tangga tadi, situasi sekeliling ni tiba-tiba menjadi sangat suram dan menyeramkan. Biasalah kalau kita masuk dekat ruangan tangga atau shopping mall yang lama-lama ni, ada macam-macam lah, dengan suasana suram, lampu dia malap, dengan bau-bau busuk-busuk macam bau air kencing, bau hancing macam tu kan. Jadi perasaan tu mula timbul, perasaan seram tadi kan. Jadi ada beberapa lampu tangga yang sudah ditutup dan membuatkan keadaan ruangan tangga menjadi sedikit malam. Biasanya tangga-tangga ni memang agak sunyi tau, kerana tak ada sesiapa pun yang berani pakai tangga bangunan ni kalau waktu petang-petang macam ni, kata dia lah. Mungkin sebab keadaan dia yang suram dan cat di dinding tu yang sudah lusuh membuatkan mereka takut nak gunakan tangga ni. Saya pun, sebab saya risaukan bos saya marah sebab dah terlalu lama rasanya kat atas tu, nak menunggu lift tu lama. Dah berapa kali buka pintu, tutup pintu, tetap saya tak dapat masuk sebab terlalu ramai orang. Jadi saya pun ambil keputusan nak cepat-cepat turun bawah, gunakan tangga pun tak apalah, sebab nak cepat sampai ke kedai tingkat bawah tu. Nanti tak pasal-pasal bos saya pula marah, kata dia kan. Jadi dah masuk kat tangga tu, saya pun turun tangga je lah. Tapi bila turun dah macam dah agak lama juga saya turun, saya start mula rasa hairan tau. Sebab rasa dah lebih 3 tingkat dah saya turun, tapi masih tak sampai-sampai lagi kat ground floor ni. Jadi waktu tu dah rasa tak sedap hati lah. Jantung dah mula rasa berdegup kan. Dup-dap. Takut ditambah dengan rasa letih sebab turun tangga yang tak sampai-sampai ke tempat yang saya nak pergi lah, ke tingkat ground floor tadi. Ditambah pula dengan suasana tangga yang suram dan membuatkan saya dah mula rasa kecut perut dah waktu tu. Dan saya mula membuka langkah untuk turun lagi ke tingkat bawah, berharap kali ni dapatlah jumpa mana-mana pintu agar saya boleh keluar daripada tangga ni. Waktu ni lah Jadi waktu tu saya dah tak kisah dah tingkat berapa pun, janji saya dapat keluar daripada tempat tangga ni dan ambil lift sambung turun ke bawah, kata dia. Jadi saya pun mula lagi turun ke bawah lagi. Dan waktu tu hati saya dah mula rasa tak seronok lah. Sebab mata saya dah terpandang pada dinding dekat tangga tu. Biasa kalau tangga dekat mall-mall ni, dekat tepi tangga tu dia akan tulis sekarang kita kat level 4, level 3, level 2, level 1 dan ground floor. Betul tak? Okey. Tapi yang membuatkan hati rasa tak sedap ni, ataupun start mula rasa seram ni, bila saya nampak dekat tangga tu, dekat dinding tangga tu hanya tertulis level 4. Maksudnya tingkat 4. Daripada tadi saya turun, rasanya dah lebih daripada 3 tingkat saya turun ni. Dan sekarang ni bila saya terpandang tu, masih lagi tingkat 4. Biar betul kan. Jadi dapat saya rasakan waktu tu jantung saya ni berdegup kencang, dung-dang. Barulah saya perasan setiap tingkat yang saya turun ni
tak ada pintu keluar. Sedangkan saya tahu sangat bangunan ni sebab yelah dah 2 minggu kan, memang saya punya mainan saya lah naik atas turun bawah, naik atas turun bawah ni. Jadi saya dah tahu sangat bangunan ni punya, orang kata macam mana rupa dia, setiap tingkat pintu dekat mana kan. Jadi dia tahu. Dan mustahil pula pada kali ni, petang ni, waktu saya gunakan tangga ni, boleh tak ada pintu keluar daripada tangga ni. Pelik. Jadi waktu tu badan saya ni dah menggigil lah satu badan. Nak lari ke mana? Mana ada jalan keluar kat situ kan? Jadi saya mula turun lagi tapi kali ni dengan kadar yang lebih cepat tau. Namun masih sama. Kan? Nombor kat dinding tu masih lagi tingkat nombor 4. Kenapa ni? Aku ni dah termasuk dalam rancangan prank show ke macam mana kan? Detik hati waktu tu lah kan. Tak dia tak kita. Kalau saya pun turun tangga dah lah penat, semput, dah tua-tua gini kan. Turun tangga tengok tingkat 4 lagi. Tak habis-habis tingkat 4. Memang menangis seorang-seorang kat situ rasanya kan. Nak pula seorang-seorang. Jadi macam mana pula waktu tu mulalah cari telefon. Mana telefon aku kan? Allahu Akbar. Rupa-rupanya telefon boleh tertinggal pula kan. Macam mana nak minta tolong? Waktu tu telefon dia tertinggal dekat ground floor. Jadi waktu tu sedang saya leka-leka meraba-raba poket. Alamak, dengan hati yang rasa aduh, macam mana telefon aku boleh tertinggal pula kan, kata dia kan. Okey, tiba-tiba saya terdengar ada suara perempuan macam sedang bisik-bisik dekat ruangan tangga tu. Apa tu? Suara perempuan tu tak berapa jelas tau, tapi saya tahu itu memang suara seorang perempuan. Sebab hati waktu tu dah mula rasa macam Alhamdulillah ada orang kat sini kan. Jadi taklah takut sangat. Akhirnya saya tak berseorang kan dekat dalam tangga ni. Jadi rasa macam mulalah bersemangat kembali kan. Jadi saya pun mula turun lagi ke tingkat bawah untuk nak cari perempuan tu. Tapi yang saya peliknya, saya dah turun lagi, masih tak ada. Waktu tu saya dah mula rasa pelik. Nombor di setiap tingkat masih lagi sama. Masih lagi saya ni berada dekat tingkat 4 waktu tu. Jadi yang saya tahu cuma rasa dah macam nak menangis. Dah rasa memang seram sejuk, dah meremang dah satu badan kan. Waktu tu kan, saya nak jerit, nak minta tolong, tapi tersekat-sekat ataupun macam rasa takut-takut nak keluarkan suara. Sebab saya rasa benda tu waktu tu ada sesuatu yang tak kena. Jadi kalau saya keluarkan suara, dia akan macam meng-attract benda-benda ni. Dia kat situ. Macam tu lah agaknya. Setiap waktu tu saya punya perasaan. Takut saya nak jerit-jerit ke macam mana kan. Jadi entah secara tiba-tiba saya terfikir nak naik balik ke tingkat atas. Kok boleh balik ke tingkat 3 tadi dan keluar daripada pintu tadi. Dan saya pun mulalah pusing balik. Berlari lah. Waktu tu saya dah start berlari-lari lah. Naik balik ke tingkat atas tau. Tapi tiba-tiba belum lagi sampai ke tingkat kedua yang saya nak panjat ni, saya melihat ada seorang perempuan pakai baju kebaya warna kuning berdiri dekat tangga sambil menundukkan kepala. Dah macam tu je tau nampak dia. Masih ada suara bisikan-bisikan yang kedengaran daripada perempuan tadi, tapi lebih laju dan lebih kuat. Dia dah start meremang dah, nampak kan. Waktu tu kan saya dah terpaku tau kat situ. Saya dah dapat agak. Yang pasti perempuan ni mesti bukan manusia. Sebab tu saya tak tegur perempuan tu tau. Saya dah nampak ni mulu roma dah meremang habis dah ni. Tiba-tiba bisikannya terhenti. Dan tiba-tiba daripada suara berbisik-bisik tadi tu, suara tu bertukar kepada nyanyian yang agak mendayu-dayu. Lagu dia saya tak pastilah lagu apa. Dia tak cakap kat sini lagu apa. Saya pun membantai je lah Okey, waktu tu saya dah start menggigil ketakutan tau. Humming tadi ataupun nyanyian lagu tadi tu, dia diikuti dengan helai tawa.
Waktu tu saya dah menggigil ketakutan dan terus berlari turun ke bawah balik semula tau. Dengan jantung waktu tu dah rasa macam nak tercabut daripada tangkai dia, kata dia. Dan saya dah tak peduli dah berapa banyak dah handak tangga yang saya turun. Saya dah main lompat-lompat dah waktu tu. Yang penting waktu tu saya mesti nak kena lari daripada makhluk yang ada tengah berdiri dekat tangga waktu tu. Dan entah macam mana pula saya boleh tersalah langkah pula time tu. Saya terjatuh daripada tangga yang agak tinggi. Mungkin terpelecok ke macam mana dia tak cakap lah macam mana cara dia jatuh. Biasalah orang jatuh tangga ni macam mana kan. Mungkin tergolek-golek macam tu. Badan saya dah mula rasa lemah dan sakit sebelum saya mula tidak sedarkan diri. Lagu ataupun humming yang tadi tu dan hilai tawa daripada perempuan tadi tu semakin lama semakin menghilang daripada pendengaran saya. Bangun-bangunnya esok pagi, saya dah ada dekat hospital dah waktu tu. Dengan kaki dengan tangan dah bersimen, dah berbalut, badan pun dah tak boleh nak bergerak dah waktu tu. Masa saya bangun tu, alhamdulillah mak ada kat sebelah tengah jaga. Oh ya Allah, beruntung sangat rasanya, bersyukur sangat-sangat dah sebab mak dah ada kat sebelah. Dan bila saya ditanya, saya pun mula bercerita dekat mak. Tapi saya tak tahu apa yang berlaku selepas saya jatuh daripada tangga tu. Waktu saya ceritakan tu, muka mak saya ni dia macam pelik je tengok saya. Tapi tak ada pula dia cakap apa-apa tau. Dan malam tu kawan-kawan sekerja saya datang dengan bos saya sekali lah. Dia orang datang, dia orang tanya, yelah, untuk bertanya khabar. Biasalah kalau kita ni terjadi apa-apa time kerja, memang ada lawatan daripada pihak syarikat biasanya kan. Okey, macam tu. Tapi yang saya pelik, diorang kata diorang jumpa saya terbaring dekat luar pintu tangga basement. Dan lepas tu waktu tu dah 2 jam sebab diorang jumpa saya kat sana ni sebab diorang cari saya. Kerana saya ni ambil masa selama 2 jam tau. 2 jam dah tak balik dekat yang ground floor. Maksudnya saya ni based on yang dekat ground floor tu. Jadi diorang cari saya jumpa dekat luar pintu tangga, dekat basement punya tangga tu. Jadi ada juga yang nampak saya ke basement sambil ketawa seorang diri sebelum hilang dekat basement tu. Ni pelik ni kan. Dan saya yang dengar ni pun mesti dah terkejut kan. Sedangkan yang saya ingat kali terakhir saya tak sedarkan diri tu masa saya jatuh tangga kan. Sejak bila pula saya berjalan sambil ketawa, saya pun tak tahu dah waktu tu. Dan kawan-kawan sekerja saya dengan bos saya pun rasa pelik. Dalam keadaan kaki saya yang cedera macam ni pun, macam manalah saya boleh nak berjalan ke basement pula kan, yang tempat diorang jumpa saya kat basement tu. Dan sampai sekarang saya tak tahu apa yang berlaku dan hanya mendengar daripada saksi-saksi kejadian yang nampak saya waktu tu ataupun orang-orang yang sekeliling yang nampak saya kan. Saya waktu tu mungkin macam dalam keadaan dah terasuk ke macam mana ke, sebab apa yang saya sedar lain daripada apa yang diorang nampak, apa yang berlaku waktu tu. Jadi yang pelik laginya, masa saya nak masuk ke ruangan tangga tu, ada beberapa orang yang nampak saya tengah tunggu lift lah waktu tu kan. Dia nampak saya tengah tunggu lift untuk nak turun ke bawah sama-sama dengan diorang lah. Tapi diorang ni pelik sebab tiba-tiba saya pusing dan pilih nak gunakan tangga, padahal waktu tu dekat depan lift tu tak ramai pun orang. Jadinya ialah kalau kita kerja dalam satu mall, biasanya kalau kawasan-kawasan yang agak terpencil, ada mall tu satu je, komuniti ataupun pekerja-pekerja dalam mall tu dia saling mengenal antara satu sama lain lah. Dan biasanya pekerja ni tak ramai sangat. Lagipun kata dia time ni time nak balik, memang muka-muka yang biasa kita nampak je lah time tu kan. Saya pun terkejut juga atas waktu tu. Sedangkan dengan mata kepala saya sendiri memang nampak ramai orang kat depan lift tu. Macam mana boleh jadi itu Dan beberapa minggu lepas tu saya lebih banyak mendiamkan diri tau. Saya start dah, orang kata mungkinlah macam trauma ke macam mana ke. Lepas tu saya pun berhenti kerja sebab keadaan dengan alasan yang saya bagi pada bos, dah sakit tangan dan kaki dah bersimen kan, patah kaki dengan tangan
Nasib saja bos saya faham dan tambahkan sedikit gaji. Mungkin tak jadi berhenti lah kot kan. Dah bos tambah gaji takkanlah berhenti kan. Bila disiasat-siasat kat orang, ada yang beritahu dekat tangga bangunan tu sebenarnya ada kes seorang perempuan dirogol dan dibunuh dekat situ. Diorang kata kat sana tu ada seorang perempuan berbangsa Indonesia. Dia ni berasal daripada Bali, bekerja dekat tempat urut dekat tingkat 4. Dia tadi tak sampai pun tingkat 4 kan. Tapi perempuan ni dia dekat tingkat 4. Jadi perempuan tu memang suka menari dan menyanyi ikut budaya dia lah. Dan hari-hari dia pakai uniform kebaya warna kuning. Yelah, ini memang uniform dekat mungkin rumah urut yang dia kerja tu kan. Jadi dia orang kata salah satu pelanggan perempuan tu suka kat perempuan tu sampai sanggup rogol dia dekat tangga sebelum bunuh dia kat situ juga. Hanya kerana gara-gara perempuan tu jual mahal. Lepas perempuan tu dibunuh, mayat dia ni diseret sampai ke tangga basement sebelum mayat dia tinggalkan je kat situ. Jadi dia orang kata roh dia tu masih bergentayangan dekat situ. Sebab tu tak ada orang yang berani gunakan tangga selepas pukul 6 ataupun dah dekat-dekat pukul 6, sebab waktu tu adalah waktu perempuan tu mati dekat situ. Ada juga yang pernah kena kacau, tapi cuma setakat terdengar ada perempuan menyanyi, muzik-muzik macam humming-humming macam tu kan dekat area tangga tu. Tak pernah pula ada orang kena teruk macam apa yang saya kena ni. Jadi pengalaman ni membuatkan saya menjadi trauma dan takut untuk nak gunakan tangga. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Ada lagi kisah seram yang seterusnya. Harap korang enjoy dan stay tune ya. Okey, kita sambung dengan kisah seram Malaysia yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua ni, dia punya tajuk tangga kecemasan. Tangga kecemasan adalah tangga kecemasan. Kalau yang mana bila kita pakai dia tu, bila ada kebakaran, time tu je lah patut kita gunakan tangga kecemasan ni ya. Baik, cerita ni adalah waktu tu masa saya masih stay kat hostel. Masa first sem dulu kata dia. Okey, sekarang saya dah masuk sem 4. Dah stay kat luar hostel waktu tu. Sebab ada sejarah hitam semasa masih live dekat hostel dululah. Masih tinggal dekat hostel dulu mula-mula lah. At first memang happy sangat dapat tawaran sambung study dekat Institut Pengajian dekat Sarawak. Wow, jauhnya. Best tu tempat orang Institut ni saya rahsiakan demi menjaga nama baik institut tu. Okey. Selepas daftar first sem, saya diiringi oleh AJK Hostel sebab saya ni budak jauh, datang ke Kuching Sarawak demi cita-cita dan masa depan. So saya memilih untuk stay di hostel. Memandangkan waktu tu saya dah terbiasa time kena PLKN dulu. Terbiasa macam mana tu tak pasti saya. Akhirnya saya ditempatkan di blok Cenderawasih. Memandangkan kawan baik saya Sandra ni dah datang awal sehari dan untuk mendaftar tu. Jadinya kita orang tak dapatlah blok dan hostel yang sama kata dia. Jadi Sandra tu dekat blok Kenyalang dan saya pula dekat blok Cenderawasih. Okey, saya ditempatkan di sebuah bilik di hujung sekali berdekatan dengan pintu tangga kecemasan aras 2. Jadi dalam bilik tu ada 2 orang senior dan 2 orang junior. Dan memandangkan senior time tu time cuti semester, so saya terlebih dahulu sampai ke hostel sebelum budak-budak junior sama batch dengan saya masuk sama. Jadinya 1 ataupun 2 bulan nak masuk last semester 1, keadaan hostel tu macam biasa je lah. Alhamdulillah semua okey, terbaik kan. Jadi memang ada je kakak-kakak senior yang suka sangat sakat-sakat kita orang, yang konon-kononnya blok hostel ni sebenarnya
semuanya keras, kata dia macam tu kan. Tapi saya buat tak tahu je lah, buat biasa je, pergi tandas malam-malam, tak ada minta orang teman pun kan. Cuma ni bukan belagak, kata dia. Okey, baik. Ceritanya bermula masa 2 hari je sebelum semester 1 berakhir. Ni ujung-ujung SEM tu lah. Saya ni sebenarnya kaki hisap rokok air. Pada anda semua, disclaimer awal-awal, merokok membahayakan kesihatan anda. Jadi jagalah kesihatan anda. Saya punya ketegaran menghisap rokok ni, sampai rokok ni dah beberapa kali kena rampas dengan warden asrama tu pun, sampai bayar kompaun RM50, tapi masih tak serik-serik, masih lagi merokok. Dan memandangkan kakak-kakak senior ni, ada 2 orang yang sama bilik dengan saya tu sporting kan, dan budak-budak pula yang sama batch dengan saya tu pun sporting juga. So saya ni selalulah duduk berdekatan dengan tingkap bilik kita orang untuk hisap rokok. Siap dapat galakan jangan tahu korang, janganlah hisap rokok, kan tak baik untuk kesihatan. Ni saya cakap je. Okey, tapi satu hari tu, salah seorang kakak senior sama bilik dengan saya ni, dia tak apa-apa sihat. So saya tak sampai hati nak hisap rokok dan hembus asap rokok tu dekat dalam bilik. So saya pun ambil keputusan untuk hisap rokok dekat tangga kecemasan bersebelahan je dengan bilik kita orang. Lagi satu disclaimer orang yang hisap rokok ni, dia punya asap tu pada pihak ketiga ataupun pada orang yang tak hisap rokok, dia lebih membahayakan pada orang yang tak hisap rokok. Jadi kalau korang sayang keluarga korang, kawan-kawan korang, jangan hisap rokok dekat dengan dia orang. Okey, sambung. Minta maaf lah, banyak sangat mengarut. Okey, saya pun minta budak yang sama batch dengan saya ni temankan saya kat tangga. So at least ada juga orang teman dan ada juga teman berborak lah kat situ. So dalam 5 minit tu okey jugalah, kami berdua borak-borak, kontrol-kontrol ketawa lah, sebab tak nak kantoi dengan AJK hostel waktu tu. So saya duduk menghadap roommate saya yang mukanya menuju ke arah tangga, dan saya pula membelakangkan tangga. Macam tu lah. So yang seorang dia pandang tangga, yang dia pula pandang ni, seorang pandang depan, seorang pandang belakang, gitulah. Siap, saya takutkan dia juga time tu. Roommate saya ni sememangnya dia adalah seorang yang penakut. Lepas tu sambil matanya menghala ke arah beberapa anak tangga tempat yang saya duduk tu, saya siap tanya, kena dengan kita bah? Macam nangah hantu. Sambil gelak kata dia. Yang ni saya tak apa faham sangat, sebab saya bukan orang Sarawak dan tak pandai berbahasa Sarawak. Jadi saya cuma cerita apa yang dia kata je. Roommate saya siap bagi signal terdesak. So saya habiskan rokok dan cepat-cepat, kata dia. Yang saya perasan, roommate saya ni dah mengelatar semacam tau, macam duduk tak tentu arah, dan terasa waktu tu lah, kita pandang orang macam tu, kita pula yang terasa bulu roma kita berdiri, kata dia. Perlahan-lahan saya pun memalingkan muka, nak juga tengok apa yang terjadi dekat belakang saya. Sah, kata dia. Kak Ponti tidak ada kepala, berdiri tegak, menghala ke arah kita orang, ada dekat belakang saya waktu tu. Saya dan roommate saya ni dah siap dah, langkah 1000 menuju ke arah tangga ni, untuk nak keluar daripada tangga kecemasan ni lah. Dan semenjak tu jugalah saya dah nekat nak sewa luar kawasan hostel je. Sebab daripada tu takkan saya nak stay kan, sebab dah pernah kena macam tu. Takkan saya masih lagi nak stay kat dalam hostel berpuaka ni kan. Rupanya cerita sebenar daripada kakak senior pasal seorang student perempuan daripada Aras 3 bunuh diri, terjun daripada koridor belakang tu, lalu lehernya terpisah daripada badan akibat terjerut teruk dekat tempat ampaian dawai, tempat sidar baju Aras bawah sekali sebab tekanan perasaan dan tak dapat mengawal diri dia. Okey. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda enjoy. Sebarang komen, like dan share daripada anda amat-amatlah saya hargai, dan terima kasih kepada yang dah subscribe ke channel ni, dan yang masih belum tu, tolonglah bantulah saya dengan
menekan butang subscribe tu. Sebab saya tengok view Alhamdulillah ada, tapi yang ramai tengok je, dia tak tekan subscribe dan like kan. Mana lah kita tahu, support lah saya sikit-sikit ni. Jadi setiap subscribe daripada anda semua adalah ibarat satu semangat untuk saya teruskan berkarya, untuk saya buat video yang lebih baik, yang lebih berkualiti untuk anda semua tonton. Jadi insya-Allah bantulah saya. Dan yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.